Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelas Bahasa Melayu pada pagi ini akan menerangkan tentang ayat majmuk pancangan yang difokuskan kepada ayat majmuk pancangan relatif. Mula-mula, kita harus tahu apa yang dimaksudkan dengan ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk pancangan merupakan satu klausa bebas atau ayat induk atau ayat utama dan satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat kecil yang dipancangkan pada klausa bebas itu. Ayat-ayat yang dipancangkan itu tidaklah setara. Dan ayat-ayat yang dipancangkan itu juga tidak boleh berdiri dengan sendiri. Terdapat 3 jenis ayat majmuk pancangan. Pertama, ayat majmuk pancangan relatif, ayat majmuk pancangan komplement, dan yang ketiga, ayat majmuk pancangan keterangan. Ayat majmuk pancangan relatif merupakan ayat majmuk yang menggunakan kata relatif yang. Cara pembentukan ayat majmuk pancangan relatif ialah apabila klausa tak bebas yang dipancangkan pada klausa bebas itu memberikan penerangan tentang konstituen yang terdapat dalam ayat itu, iaitu sama ada subjek atau predikat. Contoh 1. Dia memiliki sebuah rumah banglo yang amat besar. Ayat ini terdiri daripada 2 ayat atau 2 klausa. Ayat 1, dia memiliki sebuah rumah banglo. Ayat 2, rumah banglo amat besar. Bagaimana ayat ini boleh dibentuk menjadi ayat majmuk pancangan relatif? Dia memiliki sebuah rumah banglo. Rumah banglo amat besar. Untuk membentuk ayat majmuk pancangan relatif, maka kata rumah banglo pada ayat 2 digugurkan kerana berulang dan digantikan dengan kata hubung relatif yang. Ayat majmuk pancangan relatif yang terbentuk ialah dia memiliki sebuah rumah banglo yang amat besar. Frasa amat besar, frasa yang amat besar ialah klausa tak bebas yang menjadi penerang kepada frasa nama objek rumah banglo yang terdapat dalam predikat. Contoh 2, adik saya yang tinggal di Perlis menelpon saya. Ayat ini terdiri daripada 2 ayat atau 2 klausa. Ayat 1, adik saya menelpon saya. Ayat 2, adik saya tinggal di Perlis. Untuk membentuk ayat majmuk pancangan relatif, maka frasa adik saya akan digugurkan kerana berulang dan digantikan dengan kata hubung
relatif yang. Jadi, ayat majmuk pancangan relatif yang terbentuk ialah adik saya yang tinggal di Perlis menelpon saya. Frasa yang tinggal di Perlis ialah klausa tak bebas yang menjadi penerang kepada frasa nama subjek adik saya yang terdapat dalam klausa bebas atau ayat Indo. Salah satu cara untuk membentuk ayat majmuk pancangan relatif ialah ayat relatif terhasil melalui klausa bebas campur ayat pasif. Contohnya, adik saya memakai seluar yang baru saya beli itu. Ayat majmuk relatif di atas terdiri daripada dua klausa. Pertama, adik saya memakai seluar. Kedua, saya baru membeli seluar itu. Dalam proses mengubahnya kepada ayat relatif, ayat kedua mesti diubah dahulu menjadi ayat pasif. Saya baru membeli seluar itu, ayat aktif, kita tukar kepada ayat pasif. Seluar itu baru saya beli. Kemudian, ayat pasif itu pula dipancangkan kepada ayat Indo. Adik saya memakai seluar dipancangkan kepada seluar itu baru saya beli. Oleh sebab kata seluar itu berulang, maka kata seluar itu digugurkan dan digantikan dengan kata hubung relatif yang. Dengan demikian, terhasillah ayat majmuk pancangan relatif yang mengandungi ayat pasif. Adik saya memakai seluar yang baru saya beli itu. Contoh 2, bagi klausa bebas campur ayat pasif untuk menghasilkan ayat majmuk pancangan relatif. Ayah makan nasi ayam yang dimasak oleh mak itu. Ayat majmuk di atas terdiri daripada dua klausa, iaitu ayah makan nasi ayam, mak memasak nasi ayam. Untuk menghasilkan ayat relatif, ayat kedua, iaitu mak memasak nasi ayam, mesti diubah dahulu menjadi ayat pasif. Mak memasak nasi ayam, ayat aktif, kita tukar kepada ayat pasif, nasi ayam dimasak oleh mak. Kemudian, ayat pasif, nasi ayam dimasak oleh mak itu tadi, akan dipancangkan kepada klausa bebas, ayah makan nasi ayam. Oleh sebab kata nasi ayam itu berulang, maka kata nasi ayam itu digugurkan dan digantikan dengan kata hubung relatif yang. Dengan demikian, terhasillah ayat majmuk pancangan relatif yang mengandungi ayat pasif. Ayah makan nasi ayam yang dimasak oleh mak. Contoh 3, kucing yang dibela oleh Cikgu Zul itu beranak. Ayat majmuk relatif di atas terdiri daripada dua klausa, iaitu kucing itu beranak, Cikgu Zul membela kucing itu. Untuk menghasilkan ayat majmuk pancangan relatif, maka ayat kedua
Cikgu Zul membela kucing itu perlu diubah menjadi ayat pasif terlebih dahulu. Jadi, Cikgu Zul membela kucing itu ialah ayat aktif. Kita ubah kepada ayat pasif. Kucing itu dibela oleh Cikgu Zul. Kemudian, ayat pasif kucing itu dibela oleh Cikgu Zul akan dipancangkan kepada klausa bebas atau ayat induk kucing itu beranak. Oleh sebab kata kucing itu berulang, maka kata kucing itu digugurkan dan digantikan dengan kata hubung relatif yang untuk menghasilkan ayat majmuk pancangan relatif yang mengandungi ayat pasif. Kucing yang dibela oleh Cikgu Zul itu beranak. Sekian, terima kasih. Saya berkongsi ilmu bukan kerana sayalah yang terbaik, tetapi saya sedar bahawa ilmu itu milik Allah. Walaupun sedikit, kita harus kongsikan dengan orang lain agar kita sama-sama tahu tentang ilmu itu. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Saya akan terus belajar membaiki diri kerana perjalanan untuk menambah ilmu ini tidak pernah bernoktah selagi kita masih bernafas. Kita jaga diri, duduk di rumah, bersatu hapuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum.